Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya di studio bersama kru anak-anak murid saya, semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita lapaskan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kasih sayang Allah kepada kita. Kita masih lagi dipertemukan, kita masih lagi bersama dalam rancangan ini. Semoga pada malam ini Allah membuka pintu-pintu rahmatnya atas kita semua. Semoga Allah membuka pintu-pintu as-sifatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga harapan saya, semoga rancangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memberi jalannya keluar. Maksud jalan keluar ini pelbagai cara. Barangkali jalan keluar ini ada di sebelah kita, di samping kita, di depan kita, di belakang kita. Hanya kita saja yang perlu berusaha, begitu. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada merekalah kebaikan hingga hari kemudian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya Khalifah Sari Sapar bersama-sama saya ditemani oleh anak saya iaitu Siti Hajar sebagai juru teknik dalam rancangan ini. Begitu juga dengan scanner kita masih lagi iaitu Ratu Ulung Agung Utama Ainul Widadari. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Facebook tak ada suara? Ni bising. Oh, sekejap bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Ada masalah. Cuba. Sekarang. Ya, tuan-tuan, mungkin ada sedikit gangguan. Okey, kita teruskanlah. Mudah-mudahan kita dapat audio yang baik. Kerana kita insya-Allah saya cuba membuat sesuatu yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Okey. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari esok iaitu bersamaan hari Ahad 21 hari bulan Mei 2023, seperti biasa, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin sentuhan rawatan daripada saya, bolehlah datang ke Madrasah Tahfiz Al-Madinah, Madrasah Tahfiz Al-Madinah di Inanam. Kalau tuan-tuan susah sangat nak cari, type saja di West ke di mana-mana aplikasi, insya-Allah. Type saja Madrasah Tahfiz Al-Madinah di depan Inanam Mall. Di situ akan dibuka pusat rawatan pada pukul 11 pagi hingga 2 petang. Sentuhan saya dan juga sentuhan anak saya lah, Siti Hajar. Sekiranya pesakit perempuan, biasanya Siti Hajar yang akan merawat, yang akan menjurus dan membersihkan semua aurah. Di samping saya daripada kawalan ataupun daripada penyeliaan saya, begitulah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana, kerana pada akhir rancangan ini kita ada giveaway kan, iaitu dua hadiah minyak secara percuma di TikTok dan juga di Facebook. Kedua-duanya ada peluang untuk memenanginya. Untuk mendapat atau menjawab soalan ini, tuan-tuan kena mengikuti siaran ini dari awal sampai akhir, insya-Allah. Ada soalan tentang minyak. Okey.
Dekat Facebook Zulkifli. Okey. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya minyak kalipasari sapar boleh ke sembur dekat lantai rumah? Boleh. Tetapi untuk sembur di rumah, gabungkan lebih baik, iaitu gunakan sugar bomb ni, sugar bomb ni atau Dr. Bomb ni ajar Dr. Bomb ni daripada sugar bomb ni. Ini memang dikhususkan untuk meleburkan energi-energi negatif, aura-aura sihir dan sebagainya. Disemburkan. Di samping itu tuan-tuan boleh bilas dengan minyak ni, iaitu minyak kalipasari sapar. Memang boleh. Cuma kalau kita untuk membenteng rumah, benteng kedai, benteng bangunan, kita kena gunakan yang minyak kalipasari sapar lah, untuk rawatan. Ada soalan lagi? Kalau ada soalan? Ada yang bertanya tentang minyak dekat TikTok. Okey. Kalau area KK boleh COD ke Tuan minyak kasturi tu? Bagaimana Ratu? Ratu pula Akil. Boleh. Hubungi Busy dah Macam mana? di TikTok dah balas tadi. Hubungi hubungi kami di mana? Di TikTok admin. Di TikTok. Boleh insya-Allah. Kalau tidak, besok datanglah jumpa saya di Madrasah Tahfiz Al-Madinah. Boleh. Ada lagi soalan? Abang Zul 78 dekat TikTok dia tanya esok ada rawatan dekat Inanam. Ada. Pukul 11 pagi hingga 2 petang tuan-tuan. Okey. Di Madrasah Tahfiz Al-Madinah 11 pagi hingga 2 petang. Jadi mana-mana yang ingin sentuhan diri saya, kalau perempuan akan dirawat oleh anak saya lah. Okey? Ada soalan daripada Fira Afia. Okey. Macam mana nak lembutkan hati anak? Okey, begini tuan-tuan. Untuk melembutkan hati anak, kita kena tahu punca anak itu keras, sikapnya tegas, ataupun ada sesetengahnya tu membawa kepada sikap agresif, hyperaktif dan sebagainya lah. Jadi kita kena tahu bahawa untuk itu saya bagi terang sedikit tentang Corin. Ini berkaitan dengan Corin tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan, kita lihat di sini Corin ni. Okey. Boleh begini ke? Okey, ginilah. Okey tuan-tuan, ini sebagai contoh Ini ialah contoh Corin Corin. Jadi setiap manusia berdasarkan hadis Nabi, memang didampingi oleh Corin di kalangan malaikat, di kalangan iblis, dan Corin di kalangan malaikat. Maksudnya Corin di kalangan iblis ni berada di sebelah kiri kita, manakala Corin di kalangan malaikat di sebelah kanan. Saya minta maaf kerana ini sekadar ilustrasi tuan-tuan, sebab malaikat itu tak berbentuk, dia cahaya, untuk memudahkan saja. Jadi dalam hal ini setiap manusia itu memang akan diganggu oleh Corin, dan juga akan dibantu juga oleh malaikat sebenarnya, Corin malaikat. Itulah disebabkan oleh persekitaran, barangkali mungkin kesilapan kita, mungkin keluarga tersebut, dalam rumah itu tidak ada bacaan-bacaan ayat Quran, barangkali sepi daripada bacaan ayat-ayat Quran, apatah lagi solat 5 waktu tidak didirikan, dan terutamanya kaum wanita dan sebagainya lah. Kalau lelaki mungkin kita digalakkan untuk berjemaah, begitu. Paling tidak adalah maksudnya nur solat itu ada dalam rumah. Jadi kalau benda tu tidak ada, berlama-lama kan, lama kelamaan Corin tadi mendapat energi negatif, perbuatan yang selalu meninggalkan suruhan Allah dan sebagainya, dia akan memberi kesan negatif, lama kelamaan memberi kesan negatif kepada jiwa manusia, kepada bahkan fizikal dan juga kerohanian. Kalau kita berdasarkan bahawa hadis Nabi
barang siapa yang tidak solat 3 kali maka ada 1 titik hitam solat Jumaat. Solat Jumaat akan berlaku titik hitam di kolbinya begitu. Jadi ini lama kelamaan hati kita akan menjadi gelap, akan menjadi gelap dan zulumat ataupun istilahnya itu kegelapan begitu. Apabila hati kita gelap, maka itulah energi iblis yang diwakili oleh jin korin. Jadi apabila hal ini berlaku pada kanak-kanak, sudah tentulah sikapnya dia akan berubah dan lama-lama menjadi tegas, agresif, suka melawan orang tua. Kalau jauh dari orang tua pun tak ada masalah baginya, independen ataupun dia berdikari terlampau awal. Kalau anak yang normal, biasanya dia bergantung kepada orang tuanya. Kalau budak umur 9 tahun ke 8 tahun, 7 tahun, biasa kalau mak pergi kedai pun dia menangis kerana nak ikut. Kerana apa? Kerana dia sayang anak ibunya. Tapi kalau pengaruh korin ini menyebabkan hatinya keras, dan itulah menyebabkannya sikap sesetengah anak itu keras dan sebagainya. Oleh sebab itulah korin ini perlu dilemahkan. Korin sebenarnya tidak boleh dimusnahkan, dibunuh tak boleh, dilemahkan boleh. Dilemahkan dengan yang pertama banyak cara lah. Contohnya cara yang pertama iaitu dengan minyak. Mandikan minyak anak-anak dengan minyak, mandikan anak-anak dengan minyak yang bercampur dengan air pemandian tadi. Kalipah sari sapar letaklah dalam 21 titis, masukkan dalam bekas air yang berisi air yang bersih, maka mandikan anak tadi. Mandikan anak tadi. Kalau boleh 1 hari sekali pun tak apa. Buatlah sampai 7 kali. InsyaAllah ada perubahan, kerana minyak ini di samping memberi aroma terapi yang baik kepada fizikal kita, boleh mengurangkan stres dan sebagainya, kerana wangian ini wangian yang minyak atar yang disarankan oleh baginda Rasulullah. Jadi selepas mandi, cuba tengok perubahan anak. Di samping itu rumah tuan-tuan pun perlu dibasmi, dibersihkan dengan kotoran-kotoran energi negatif dengan Dr. Bomb ni, iaitu daripada Sugar Bomb. Sugar Bomb ini memang saya telah isi khusus dengan ayat-ayat pelebur kotoran-kotoran dan juga terutama kadang-kadang jin-jin dan sebagainya lah. Kita faham bahawa rumah yang kita bina, perumahan yang dibina itu sebenarnya pada dahulu kala mungkin perkampungan jin dan sebagainya yang tidak dibersihkan. Jadi oleh sebab itulah tanggungjawab kita untuk membersihkannya. Paling tidak kalau tidak menggunakan minyak Kalipah Sari Sapar dan Dr. Bomb ini, tuan-tuan hidupkan rumah itu dengan suasana, dengan berkumandangnya ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir. Banyak di YouTube tu, zikir-zikir pagi, petang, alhamdulillah berjam-jam tu ada yang disediakan di YouTube. Cuma kita kena usahalah sikit mencarinya. Okey, saya harap faham. Ada soalan tentang Sugar Bomb. Ada yang tanya dekat TikTok, yang Dr. Bomb tu, spray bomb tu ada banyak jenis ke? Ya. Ajar berapa jenis, Jar? Ada 6 jenis kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Shopee, dapatkan di Shopee, ini saya perlihatkan dulu di Facebook. Type saja Haja Legacy. Kalau di bawah Kalipah Sari Sapar tu untuk mendapatkan minyak saya. Bagaimana Akil? Suara okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi dapatkan minyak tu, minyak pun ada di Kalipah Sari Sapar di Shopee, manakala Sugar Bomb itu di Shopee juga dengan dengan type saja Haja Legacy. Di situ ada 6 wangian, Okey. Ada soalan lagi? Daripada saudagar Sungai. Maaf nak tanya. Korin boleh diislam ke? Begini, sebenarnya tentang pengislaman korin ini ada riwayat. Hadis ada menyatakan bahawa
perkataan Nabi menyatakan bahawa setiap di kalangan kamu ada jin, iaitu di kalangan jin yang iaitu diperhatikan yang dikenal sebagai korin. Maka sahabat bertanya, lebih kurang begitu ayat begitu juga lebih kurang zahir hadis sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Begitu. Ini juga dipertanyaan oleh Sayyidina Aisyah. Jadi baginda mengatakan, ya, namun dengan rahmat Allah jin itu tunduk dan menyuruh aku lebih kepada kebaikan-kebaikan sahaja. Kebaikan-kebaikan sahaja, begitu. Okey. Apa yang bunyi tu? Tak. Ada soalan tentang segebom. Nama dia Wan Lee daripada TikTok. Kalau anak kita yang berumur 20 tahun, bolehkah diberi mandi dengan segebom? Boleh. Tapi sebelum tu tadi saya Spray tak boleh dibuat mandi. nanti saya belum yang korin. Saya belum jawab korin tadi tu. Yang mengislamkan tu saya takut tergantung nanti. Okey. Jadi merujuk kepada soalan yang tadi tu, sebelum soalan tadi, iaitu bolehkah jin korin diislamkan? Saudagar sungai. Okey. Sebenarnya pada lapas ayat tadi, Nabi tak menyatakan Allah telah mengislamkan atau aku telah mengislamkan jin korin aku. Tidak dinyatakan. Cuma dinyatakan dengan rahmat Allah, jin korin itu tiada lain kecuali menyuruhku kepada kebaikan. Itu saja. Jadi ada setengah ulama tafsir hadis menyatakan jin korin Nabi Muhammad telah diislamkan. Ada setengah pendapat. Ada setengah menyatakan hanya dia membawa kepada kebaikan. Namun bagi saya ialah mungkin kerana rahmat Allah bahawa jin Nabi Muhammad diislamkan, ya mungkin saya boleh terima juga. Namun kalau jin yang kita ni saya kata setakat ini saya tak pernah nampak. Saya sendiri pun saya boleh berbicara dengan jin korin saya pun dia tak nak Islam. Kalau saya masukkan Islam, cuba islamkan jin korin saya. Okey. Jin korin anak saya lah. Ini demo tuan-tuan. Bukan demo, ni betul-betul ni. Keluarkan jin korin jin korin Hajar. Sudah. Jin korin ada di hadapan. Bagaimana bentuk jin korin Hajar? Okey, keadaan jin korin, bahagian kuku kaki dan bahagian tangan tidak panjang. Rambut tidak terlalu lebat, cuma ada tompok-tompokan, tidak banyak luka, kurus. Kuruslah. Jin korin. Kau ada nama tak? Ni baru pertama kali aku tanya jin korin anak saya ni. Ada nama tak? Korin sajalah. Korin dia sebut korin. Apa makanan kamu jin korin? Banyak. Apa contoh? Yang ada dalam kolbi. Oh, dalam kolbi lah. Jadi makanan utama kamu kolbi. Sebab itu tangan kau masuk dalam kolbi. Tapi kau ada boleh sentuh kolbi anak saya? Tidak. Siti Hajar? Tidak. Sebab itu kau kurus kan? Engkau kenal Allah? Angguk, tapi dia badan menggeletar. Sebab ialah pasal jasad selalu zikir Allah, kan? Kau kenal Allah. Siapa kau punya Tuhan? Korin, cakap betul-betul. Siapa punya? Kau ada Tuhan tak? Dia diam. Okey, diam. Engkau kenal Iblis? Angguk. Azazil? Angguk. Dia yang bagi kuasa kepada engkau? Dia kata gitu? Tidak, dia tidak. Mulutnya saja. Okey, cek. Sebenarnya tuan-tuan, jin korin ni, dia punya kaki dia di bahagian ibaratkan dada dia tu ada link dengan iblis. Ni tuan-tuan. Dia ada link dengan iblis. Sebab itu jin korin ini kadang-kadang mendapat energi. Minta maaf sekiranya ada berlaku ada pesakit, dia kata ustaz, ada ustaz tu dia telah keluarkan jin korin saya. Bahkan saya sendiri kalau jin korin yang saya keluarkan tak sampai 4 jam dia akan masuk balik. Kenapa? Dia mendapat energi daripada iblis, bantuan hayat daripada iblis. Cuba kita tengok macam mana Ratu jin korin Hajar yang link dengan iblis, macam mana dia punya bentuk dia. Di bahagian belakang, terutama di tempat kawasan
Apa kita nak panggil ni? Oh, di sini, di bahagian tengkuk, belakang tengkuk. Okey, belakang tengkuk. Yang itu ada link. Ada link. Seolah-olah dia seperti urat yang kalau kita bagi masuk air, dia akan gelembung. Itu energi dia. Ya, energi. Maksudnya sampai ke mana tu? Dia punya link dia tu. Pergi ke mana? Ke arah mana? Bahagian atas, bahagian bawah, bahagian tangan. Tidak, maksud saya kaki. akhirnya ke mana? Link tu ke mana? Pergi kolbi. Bukan, maksud saya ada Yang ada di luar. talian. Ada. Ke mana? Lebih kepada tempat iblis. Arah dia. Ya. Cuba panggil iblis ni. Ada. Dah sekali dengan yang dia punya link tadi. Oi iblis, kau datang sini iblis, ke depan. Ni bagus juga. Siapa tadi tu? Saudagar sungai. Saudagar sungai. Ada juga ada sebab saya menarik iblis ni. Tidak datang. Hei iblis, ajar tarik ke sini. Iblis ke sana tu, tarik. Masih lagi bertahan di situ. Oh tak nak? Sedut. Jar, hentak kaki. Tarik. Masih lagi. Hai. Kau nak lawan ni. Jar pakai minyak ni Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pakai minyak juga ni. Wow. Okey. Hentak. Hadir. Kau kan pakai Tapi minyak. dia buat muka yang macam kita ni jijik. Oi, kurang ajar kau iblis. Dia dengan minyak ni baru kau tahu. Kau nak lawan Ya tuan-tuan, itulah katakan tadi tuan-tuan, tarik je tanpa minyak pun tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang iblis ni. Oi iblis, cuba bagaimana gambaran dia Ratu? Gambaran iblis ni, laknatullah ni. Di bahagian atas ada tanduk 3, bahagian depan, tengah dengan bahagian kiri kanan. Lukis sikit, mungkin follower kita nak tahu bagaimana bentuk iblis. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita masih lagi dalam topik membicarakan berkaitan jin korin. Jin korin itu seperti yang saya katakan berdasarkan hadis Nabi, bahkan ada disebut dalam Al-Quran perkataan korin tu, pendamping jin korin itu. Digambarkan dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan apabila mereka kedua-duanya masuk neraka, mereka berlepas diri. Terutamanya jin korin tu berlepas diri dan tidak mengaku yang badan manusia, jasad manusia atau tuannya itu masuk neraka disebabkan oleh kesilapan jin korin. Begitulah jin korin ni pandai berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita tengok bagaimana. Okey, tengok gambaran. Sekarang ini gambaran Ratu apa ni? Jin. Ni muka jin. Inilah iblis, laknatullah ni. Sebab ni ada cahaya tuan-tuan. Begini. Ini iblis. Hei iblis, kau pandang aku sini. Dia tidak. Dia tengok kita macam jijik dan dia tengok macam ni. Aku kira sampai 3. Kalau kau tak pandang aku tampar muka kau sampai terpusing ke arah muka aku. 1. Kau pandang aku. Masih lagi. 2. Masih lagi. 3. Pusing. Kau pandai kau tengok muka aku. Kau tengok dengan muka mesra lah iblis, bongok. Okey, macam mana badannya Ratu? Macam orang yang pergi gym, sado. Wow. Muscle. Boleh tahan kau. Woi iblis. Tapi banyak tulang-tulang lah. Bahagian sini ada tulang yang timbul. Tapi membentuk macam tanduk sikit lah. Sikit saja keluar. Woi iblis, kau dengar sini cuba kau sebut kalimah sari sapar. Meludah. Cepat. Kurang ajar. Okey, kau ni memang dasar iblis lah. Aku nak tanya kau, siapa kau punya raja kau? Dia pukul dadanya, dia cakap dia raja. Bodohlah kau. Kau ingat aku ni tak tahu ke? Raja kau bukan kau. Raja kau ialah Azazil, yang sedang sekarang di pusat bumi sana, 7 petala bumi di sana. Kau ingat aku tak tahu? Kau punya asal usul. Kau jangan nak tembairang aku. Aku raja dan aku boleh jadi raja kau. Dia cakap gitu. Kau tahu Malikinas. Siapa tu Malikinas? Allah, raja kepada manusia. Bukan kau. Bengong. Makin dia.
Oi, kau berani lawan aku? Kau cakap kau berani lawan aku? Kau cakaplah. Dia tengok aja Khalifah, tapi muka dia lawan lah. Dia nak lebih kepada interaksi matanya. Okey. Kau jangan nak temberangan aku lah, iblis. Aku tahu asal usul kau sudah. Sebelum kau diciptakan, Allah telah memberitahu kelemahan kau. Di dalam Al-Quran, kau punya Azazil tu. Dalam Azazil, Azazil tu raja kau. Raja kau tu beritahu yang memohon kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memanjangkan umurnya sampai kiamat. Lepas tu dia memohon untuk menyesatkan umat manusia, Bani Adam. Kata Allah, kau boleh menyesatkan kecuali orang yang muhlisin, iaitu orang-orang yang ikhlas. Jadi kau bukannya sembarang nak sesatkan manusia. Dan kau tak boleh menyesatkan anak aku, insya-Allah. Selagi dia di bawah genggaman aku, kau tidak akan dapat sesatkan. Sekarang, okey. Sekarang gini, iblis. Aku naik angin dengan kau ni, iblis. Di TikTok pun ada yang mengaku dia Azazil. Aku adalah Azazil. Oh, di TikTok. Jangan mengaku tuan-tuan Azazil. Beristighfar, tuan-tuan. Istighfar. Jangan yang mengaku TikTok tu Azazil. Okeylah, gini. Kau agak-agak boleh lawan aku tak? Cakap. Boleh. Boleh? Betul-betul kau ni boleh lawan aku, iblis? Okeylah. Sebelum tu aku nak tahu. Kau sebut nama aku cukuplah. Khalifah Sari Sapar. Kau sebut. Sebut Khalifah Sari Sapar. Sebut. Ada pergerakan mulut tapi tidak dengar. Bongok, kau cakaplah. Aku cakap. Tu bercakap, keluar suara. Khalifah Sari Sapa dengan penuh kasih sayang. Kau buat dah. Kau cakaplah. Khalifah Sari Sapa dengan penuh kasih sayang. Kau cakaplah. Kalau kau berani. Ada. Sari Sapar ada. Khalifah? Tak ada. Bengong, kau tak berani. Kau sebut nama aku tak berani, kau nak lawan aku. Jangan kau temerang, iblis. Kau ni apa lagi kau nak cakap? Apa buat dia tu? Masih lagi mendengus dan dia anggap kita ni macam seolah-olah tai yang buat dia jijik. Macam itulah dia punya memanglah. muka. Sebab apa? Ketika Allah memerintahkan, ketika Adam telah sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memerintahkan seisi lapisan petala langit di alam gaib sana untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadat, sujud sebagai hormat dan tanda kepatuhan kepada Allah. Semuanya sujud, malaikat sujud, kecuali iblis, bangsa kau ni yang tak nak sujud. Allah tanya, kenapa iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan? Maka iblis tu kata, aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia ciptakan daripada tanah. Nampak? Dunia sombongnya kau. Kurang ajar kau. Kau melutut depan aku? Tidak ada pergerakan, masih lagi berdiri dengan gah. Okey. Kau nak cabar aku? Aku rasa begini saja. Okey. Aku akan patahkan tanduk kau. Aku tahu tanduk kau tu sebagai kau punya kekuasaan. Makin panjang kau punya tanduk, makin hebat. Dia tunjuk Khalifah. Diam. Aku tengok cerita Thor lah, kata Thor kan. Yang jin tu dia dibelasah iblis tu, dia ambil tanduk dia, betul? Kau nak jadi macam Thor, aku buat begitu. Thor tu belasah iblis tu kan, yang dia daripada api tu, mahkota dia tu. Jadi kau nak aku patahkan kau punya tanduk kau? Tidak ada pergerakan, diam, tapi bahagian mata dia merah menyala dan di bahagian dia punya tempat ekor itu ada keluar percikan macam api, tapi ada bau nanah yang pekat. Okey.
lindung sini semua daripada ini. Iblis bukan main-main ni tuan-tuan, ni betul-betul iblis ni. Tapi iblis generasi keberapa tak tahulah dia ni. Okey iblis, apa makanan kau? Kau nak tahu? Beritahu aku. Dia beritahu dia tidak akan bercakap, dia akan diam. Kau tak nak bercakap, aku ambil itu. Jah, tolong pegang ni Jah. Ni gambar iblis Aku bagi minyak ni, aku bagi kau gelungan. Iblis, bismillah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Masukkan dalam dia punya lidah. Ada. Nampak? Lidah ada gelungan? Ada. Makin grip kuat. Kau nak cakap ke tidak? Aku tanya kau, apa makanan kau? Kalau kau tak nak cakap, aku putuskan lidah kau dengan kalimah Allah ataupun aura minyak aku tu di sana, di lidah kau. Katanya makanan yang paling mengenyangkan dia apabila seorang yang beriman itu berpaling. Okey, itu memanglah ada dalam hadis Nabi pun. Nabi aku dah beritahu pun. Yang lain? Aku memakan nafsu ketika kamu itu dalam keadaan gairah. Itu pun makanan kau. Okey, yang lain? Makin kecil gelungan tu. Seolah-olah dia tak mau cakap. Cakap. Jawab soalan aku. Jawab soalan aku. Apa lagi kelemahan kau? Apa makanan kau? Katanya lebih kepada kejahatan yang ada dalam diri kamu. Manusia bodoh. Kau lagi bodoh bangang. Kamu manusia paling jijik. Kau lagi. Kau tengok aku nak hari ini aku suruh kau melutut depan aku. Kalau tidak, kau tahulah nasib kau. Okey? Kau nak tahu sekarang? Tinggal kecil gini lagi gelungan tu. Kau nak putus? Jangan diputuskan lidah. Nanti kita bercakap dengan dia. Okey. Okey. Sekarang kau anggap kau makhluk yang hebat. Kau anggap makhluk hebat. Aku tahu kau punya Azazil kau tu dulu memang beribu-ribu tahun waktu gaibnya itu beribadat pada Allah. Sekarang gini, aku mau kau melutut sekarang depan aku. Korin jadi besar. Korin pun nak lawan juga. Don't worry. Ajar beristighfar. Ada energi daripada bahagian tapak kaki dia salurkan pada korin. Macam korin tu sekarang menyedut. Okey gini. Saya akan patahkan tanduk engkau. Okey. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Ratu. Allah. Okey. Ni manusia laknat. Tanduk kedua-duanya patah. Kau nak lawan aku? Sekarang kau melutut depan aku. Keadaan korin kurus. Okey. Semua balik ke tempat dia. Okey, balik ke tempat iblis ni. Ya. Kau melutut depan aku. Sekarang. Melutut. Kau melutut Betul-betul kau melutut. Khalifah, dia tipu pandangan saya seolah-olah dia duduk melutut tapi sebenarnya tak. Dia di bahagian belakang macam ni. Kurang ajar. Okey, baca waku ja'al aku Ratu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Sedut. Embuskan, tiupkan pada iblis ni. Hebat juga kau. Meletup. Jadi bagaimana? Hancur. Apa yang hancur? Di bahagian tempat kolbi dia. Ketika kita baca yang tadi tu, sini ada meresap dan sekarang bahagian sini ada corong. Berlubang. Lohong. Bukan corong, ada lohong sampai belakang. Maksudnya di sini lubang lah. Sini ni berlubang. Kalau tempat manusia di bahagian kolbi. Okey. Sekarang iblis, aku suruh kau melutut. Sudah? Melutut.
Kepala kau letak di tanah. Kepala letak di tanah. Ni betul-betul pandangan Ratu, tiada penyamaran. Alhamdulillah. Okey, wa qul ja'al haqq wa zaqal batila batila kana zaqa. Kepala di bahagian tanah. Okey, pastikan betul. Tangan macam ni. Okey, badan muka kau. Tengok, cuba pastikan di kolbi saya, betul ke ni gambaran? Alhamdulillah. Ya, kalau di kolbi saya tiada penyamaran. Jadi begini tuan-tuan. Jadi engkau sekarang kau tahu kan? Bahawa manusia tak seperti yang kau sangkakan. Manusia sebenarnya di sisi Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali menyembahku. Jin dan manusia adalah makhluk Allah. Tiada tinggi, tiada rendah di sisi Allah, kecuali siapa yang banyak amalan dan juga takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kau faham? Kau cakap faham atau tidak? Banyak buih keluar di bahagian bawah. Padan muka kau. Tapi semua buih itu seolah-olah yang ada macam asid, bila kena tu dia ada macam dia gitu. Okey. Jadi jangan kurang ajar dengan aku. Okey, Iblis. Berapa banyak kau telah sesatkan manusia? Jawab. Suara kecil saja dan dia bagi tahu ada ramai dan tidak boleh dikira. Okey. Sekarang gini. Sebab ini iblis ini boleh maksudnya dia ni iblis memang Allah bagi umur yang panjang. Okey? Jadi sekarang kau faham iblis? Kau tak tahu. Pada pandangan kau memang kau hebat. Tapi di sisi Allah, dengan kalimah Allah saja, aku boleh hancurkan kau iblis. Faham? Kalau ada 1000 iblis depan aku boleh hancurkan dengan kalimah Allah. Yang pentingnya ikhlas, kata Allah. Ketika menyebut Allahu Akbar dengan ikhlas kerana Allah, hancur. Kau faham? Jadi lain kali kau jangan berlagak dengan aku. Engkau sombong, aku sombong jugalah. Tapi aku sombong membesarkan Allah. Jadi kedudukan kau di mana sekarang? Beritahu aku iblis. Gambarkan di mana engkau, tempat kau tinggal. Kalau yang dia gambarkan lebih kepada di bahagian bawah. Bawah tanah. Seperti yang saya katakan kan, iblis ini dibedamkan di 7 petala bumi. Dalam mana disebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia 7 petala bumi itulah, di bawahnya tu yang panas, bahang, itulah dia punya energi dia. Okey? Jadi aku biarkan cap mohon aku pada engkau. Jangan main-main. Sampaikan pesanan aku pada iblis-iblis yang lain, termasuk Azazil. Tapi Azazil kena ikat, aku tahu. Dia tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beritahu mereka jangan kacau narha putih, jangan kacau anak-anak aku, keluarga aku, keturunan aku sampailah kiamat. Ya, kiamat tu maksudnya detik nak kiamat. Sebab Islam tidak, orang yang beriman tidak akan diperlihatkan berlaku kiamat. Allah dah mematikannya dahulu. Begitu. Kau dengar pesanan aku? Angguk? Suara kecil dengar. Kepala dia jangan kau main-main. Jangan kau faham. Walaupun Nabi Muhammad telah meninggalkan kami 1444 tahun yang lalu, lebih kurang lebih, tapi mukjizatnya iaitu berupa Al-Quran masih di tangan saya, di tangan umat Islam. Okey? Jangan kau main-main. Kau pergi sana. Dengan hina kau pergi. Dah lah Allah hina kau, aku hina kau lagi. Jangan belagak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah, kurang-kurangnya saya dapat. Ini bukannya direkayasa, tuan-tuan. Ini benar-benar. Kalau saya panggil dia dengan asbab. Dengan sebab saya boleh panggil. Bukanlah saya tiap-tiap dipanggil iblis nak buat apa. Disebabkan tadi, siapa tadi? Saudagar sungai. Saudagar sungai dia nak tahu korin. Itulah dia korin dia. Okey, sekarang korin boleh diislamkan ke?
Cuba kau ikut asyhadu alla ilaha illallah. Qorin ajar. Siti ajar. Macam orang sawan. Oh, dia menggelupuh. Oh, tak boleh. Macam kita. Seolah-olah ada sesuatu di bahagian sini, belakang. Belakang kepala dia sini. Ya. Kepala belakang sini, Jar. Tu. Jin Qorin tu. Okeylah, kau balik. Memang tak boleh diislamkan tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah rabbil alamin. Paling tidak malam ni kita dapat ilmu, iaitu jin Qorin tadi. Kenapa jin Qorin ini begitu hebat digambarkan? Kerana begitulah. Dia mendapat energi daripada iblis tadi, dan iblis tadi sebenarnya mendapat energi daripada Azazil yang Allah kurung dia. Kalau itu terlepas, habis kita. Kecuali nanti ketika Dajjal keluar, maka iblis tu yang akan memberi support dia yang paling kuat. Dajjal itu bersekutu dengan iblis. Bahkan ada orang menyatakan sebahagian Dajjal tu dia adalah anak sebahagiannya daripada iblis dan manusia. Ada setengah pendapat lah, riwayat Allahu a'lam. Okey, saya harap terjawab soalan. Okey tuan-tuan, ada soalan lagi? Ada soalan. Bukan soalan, feedback daripada pesakit yang menggunakan minyak. Nama dia Azizan Alif. Assalamualaikum. Sejak guna minyak Khalifah Sari Safar, anak saya dah tak lagi lebam-lebam di badan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang betul tuan-tuan, minyak ini bukan sekadar saya bercakap. Kalau saya kata benar-benar saya isi, memang saya isi. Sebab itu saya kata tuan-tuan ujilah minyak ini. Dengan ialah berbagai kaedah seperti pemandian, spray dalam satu rumah, ataupun membuat benteng pun boleh. Dan juga jangan lupa, kalau anak nak pergi sekolah contohlah, tak salah kalau tuan-tuan sambil selawat Nabi kan, selawat Nabi, kita spray, kita spray saja, kita spray badan dia, sekali depan sekali belakang pun boleh, sebab ni wangi. Jadi anak pergi sekolah pun wangi. Azazil tanya berapa botol harga dia? Kenapa nama Azazil tu? Tukarlah nama lain. Apa? Betul lah Din. TikTok nama dia Azazil. Dia tanya berapa satu botol minyak Khalifah. Minta maaf lah kalau kau nama kau Azazil, aku tak tahulah. Elok kau pergi pendaftaran, sebab nama tu nama yang atau dia Azazil ni nama apa? Nama TikTok. Nama TikTok. Tapi bagilah nama lain. Tak bagus tuan-tuan. Nama baiklah sikit, jangan bagi nama Azazil. Itu nama iblis tu. Okey. Banyak. Kau nak order 100,000 pun ada dalam TikTok. Dalam TikTok pula, dalam Shopee. Ni tuan-tuan. Dapatkan minyak ni. Ini saya tunjukkan dulu di Facebook. Siti Hajar Legacy LEGACY. Itu untuk dapatkan sugar bomb tadi yang saya telah ruqyah. Mana Khalifah Sari Safar, itu minyak. Ada tu. Type saja di situ tuan-tuan. Di TikTok pun nampak. Okey. Harga sebotol ni setakat ni lah. Setakat ni harga rahmah. RM50 sebotol tuan-tuan. Manakala sugar bomb ni ajar berapa? RM30 sahaja. Okey. Okey, ada feedback daripada TikTok. Okey. Nama dia Suanpeng82. Okey. Baru-baru ni badan anak saya keluar merah-merah banyak di badan. Okey. Saya sapu guna minyak Khalifah Sari Safar. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya minyak ini sebagai asbab sahaja, tetapi yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Ada soalan lain? Soalan lain dekat Facebook. Okey. Betul-betul sakit kan ni? Apa dia kata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zulkarnain Zul. Okey. Assalamualaikum Khalifah Sari Safar. Waalaikumsalam. Saya sakit usus. Okey. Boleh tak tolong ubatkan? Boleh, insya-Allah. Zahir dan batin. Nak tahu punca dari mana? Boleh. Okey, boleh bagi nombor telefon? Zulkarnain Zul. Zulkarnain Zul. Wah, nama pun bagus. Dan sebut, kalau anda sebut tu Zulkarnain.
Oh, ada soalan dekat TikTok. Okey, TikTok. New Pejal. Okey. Salam Ustaz, spray tu macam Waalaikumsalam. Macam banyak perasa ke? Bukan rasa, bau. Ni spray bukan untuk minum Ada beberapa bauan banyak kan. Cek saja di apa ni? Di Shopee. Hajar Legacy. HAJARLEGACY. Banyak ada 6 bauan yang alhamdulillah ni di tempat solat pun boleh dispray ni di fabric di mana-mana di dalam rumah saya sendiri pun saya spray. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, sementara tu kalau ada persoalan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita boleh bantu. Okey tuan-tuan, ini saya nak tunjukkan. Ini ialah sihir. Ni saya nak tunjukkan sihir. Ini ialah barang sihir yang diwujudkan oleh anak saya. Nampak ni? Jarum ni. Jarum nampak tu. Nampak jarum. Ni saya tunjukkan di Facebook dulu nampak ni. Jarum ni sebenarnya ini anak murid saya yang baru ijazah. Lepas tu saya uji dia dapat wujudkan kesan sihir ini. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak menipu. Ini memang diwujudkan. Sihir yang dia wujudkan lah. Anak murid saya wujudkan tu. Bayangkan. Namanya Adipati Ulung Agung Mutalib. Alhamdulillah. Hebat orangnya tuan-tuan. Ni dia. Nampak? Ni anak murid saya je. Baru 1 hari jadi anak murid. Dia boleh wujudkan begini. Dengan makna kata lain, ni kalau di TikTok. Ni dia. Ni kalau di TikTok ini betul-betul yang saya rampas, yang anak murid saya rampas dari Bomo. Ni nampak permainan dia ni. Ini gara-gara iblis dah ni. Boleh menyebabkan ni, nampak dibuat macam patung ni. Sukmanya dimasukkan ke sini. Jadi sukma tu akan dimasukkan di sini, baru dibagi jarum, dicocok beginilah. Ni gara-gara iblis tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk supaya sukma kita tidak boleh dikeluarkan sesuka hati, mandi dengan minyak saya ni. Mandi dengan minyak saya. Insya-Allah, saya jamin, insya-Allah. Insya-Allah. Sukma tuan-tuan bukan senang nak dikotak-katikkan oleh iblis. Kalau begitu juga dengan spray. Spray ni tak boleh buat mandi tuan-tuan. Tapi spray, kalau tuan-tuan sakit di sini, bahagian lengur di bahagian sini, habis spray saja. Dan kalau boleh tambahlah dengan Fatihah sekali, surah Al-Kausar 3 kali, selawat Nabi 7 kali, spray. Lepas spray biarkan, insya-Allah dia akan menyerap dan akhirnya akan meleburkan energi negatif yang ada pada jasad kita, insya-Allah. Okey, ada soalan. Okey. New Pejal. Oh, New Pejal ni banyak soalan Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau minyak dan spray tu terlangkah macam mana tu Ustaz? Perkataan itu tak sengaja. Jadi jangan melangkah. Ter tu dalam Islam tu pengecualian. Tak sengaja, jangan dilangkah. Kerana apa? Di sini adanya kita bacakan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, ayat sifat dan sebagainya. Jadi janganlah dilangkah kita memuliakan apa-apa saja yang kita bacakan pada sesuatu bahan, begitulah. Amy dia tanya macam mana cara pakai minyak tu. Cara pakai minyak banyak cara dia, tapi kalau tuan-tuan dapat di Shopee, cuma saya katakan kegunaannya ini kalau tuan-tuan sakit yang berpuluh tahun, tuan-tuan menderita masalah keluarga yang tak kunjung selesai, mandilah minyak ni. Kalau boleh suami isteri mandi 7 hari, insya-Allah saya kata ada perubahan. Paling tidak, ini feedback daripada pesakit paling tidak dia kata, Ustaz, selepas saya mandi je Ustaz, fikiran saya lapang Ustaz. Fikiran dia lapang dan alhamdulillah keluarga mereka pun aman damai, begitulah. Kenapa saya katakan ini minyak tadi ini iblis. Iblis tadi pun sujud dan takut dengan minyak saya. Pertama kali ajar tarik. Ajar ni kira ilmu peringkat tinggi, tarik. Iblis kalau pergi kosong saja, barangkali dia boleh bertahan. Dia boleh bertahan. Tapi apabila disapu dengan minyak ni, terus tercabut dia punya energi dia. Begitu. Allahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan daripada
Abang Zul 78. Okey. Khalifah, boleh buka sihir pelalau? Boleh. Pelalau boleh. Apa-apa saja sihir insya-Allah dengan minyak saya, dengan sugar bomb yang diruqyah ini memang boleh. Gabungkan lebih baik. Gabungkan. Kedua-duanya digabungkan. Lagi bagus. Lagi padu. Apa jenis sihir, apa jenis gangguan daripada makhluk, insya-Allah. InsyaAllah boleh. Okey. Zafri Zafar, Okey. berapa titik untuk dimasukkan dalam air mandian, Tuan? 21 titik. 21 titik lebih bagus. Tengoklah, janganlah satu kolah bagi 21 titik. Maksudnya biasa satu baldi lah. Satu baldi untuk satu orang lah. Boleh. 21 titik. Boleh insya-Allah. Dekat Facebook, ada 2 orang, diorang nak jadi anak murid Khalifah. Mawar Johari dengan pemburu laut. Oh, boleh. Boleh. Jadi anak murid saya boleh datang ke Sabah. Datang ke Sabah. Nanti insya-Allah 2 hari bulan Jadi berarti 2 hari bulan dari Kedah Ya. Mat Rock dari Pahang. Dia nak datang ke tempat saya di Kota Kinabalu. Untuk mengetahui tuan-tuan, saya tinggal berdekatan dengan tempat saya tinggal tu ada, atau di pusat Tafiz Madrasah Tafiz Al-Madinah tu ada hotel dekat dia depannya tu. Jadi boleh sewa hotel di sana. Tak ada masalah. Okey, ada soalan daripada Amy, TikTok. Sakit-sakit moden, bolehkah pakai minyak tu? Nak juga beli minyak tu. Penyakit moden ada, macam penyakit tradisional pun ada. Begini tuan-tuan, semua penyakit ada ubatnya. Semua penyakit ada ubatnya. Ini ialah pesan Rasulullah. Semua penyakit ada ubatnya. Ini bermakna Nabi memberi amanat kepada kita, carilah ubat. Kerana jangan putus asa. Kalau tuan-tuan tak jumpa ubatnya, cari sampailah jumpa ubatnya. Sebab itu kadang-kadang Allah meletakkan ubat itu bukan jauh. Bukanlah kita sakit di Malaysia, ubatnya itu di India. Bukanlah sakit di Malaysia, ubatnya ada di Eropah sana. Tidak. Allah tidak sezalim itu. Sebenarnya ada di sekeliling kita. Paling tidak, alhamdulillah. Contoh minyak ini ada di Malaysia, boleh dapat di Shopee. Janganlah cari di tempat lain. Maksudnya Allah meletakkan ubat tu di sekitar kita. Cari. Di samping kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, cari ubatnya. Memang ada. Bahkan anda cari paling tidak Asy-Syifa di dalam Al-Quran tu memang ada. Sebab tu apa saja yang saya boleh tundukkan iblis, itu semuanya yang saya ambil mukjizat yang dalam Al-Quran, yang mereka iblis tidak akan dapat melawannya, memandang pun tak boleh. Sebab itu kita gali Al-Quran. Sebab Al-Quran itu 6,600 lebih ayat itu sebenarnya sempurna untuk kita di dunia, apatah lagi di akhirat, insya-Allah. Allahu a'lam. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita Abang Zul 78. Ya. Dia tanya apa nama tahfiz di Inanam tu, Ustaz? Esok saya nak datang. Boleh. Namanya Madrasah Tahfiz Al-Madinah. Madrasah Tahfiz Al-Madinah. Nanti kita kru saya akan tag di mana? Di bahagian tag sana. Okey, ada soalan daripada Indra Arjuna. Wow, nama klasik. Macam mana saya nak guna minyak ini untuk merawat wife saya sebab dia tak mahu dirawat dengan minyak Khalifah? Begini. Seperti yang saya katakan, bahawa setiap gangguan itu ada energi negatifnya. Jadi minyak saya dengan sugar bomb ini ada bertindak balas sebagai tadi. Aura yang di dalam sugar bomb ini, aura yang ada pada minyak ini akan bertindak balas dengan diri pesakit. Oleh sebab itu diri pesakit kadang-kadang dia akan terkesan begitu. Pertama, dia akan menyatakan minyak ni busuk. Kerana apa? Korin tidak tahan.
Yang busuk itu ialah pandangan korin, bau bukan pandangan, bau yang panca indera korin, dia akan rasa busuk. Sebenarnya tidak. Bahkan Nabi katakan, kalau nak solat tu pakailah wangi-wangian. Nak pergi solat Jumaat kan, pakai wangi-wangian. Dan bahkan Nabi menyatakan wangian paling bagus ialah kasturi, betul? Dan ini minyak kasturi kijang. Jangan main-main. Ini memang minyak kasturi kijang. Cuma saya isi. Jadi dalam hal ini, apa tadi saya lupa pula ayat dia, soalan tadi? Soalan dia isteri dia tak mau dirawat dengan minyak kalipah. Memang dia tidak akan pergi, dia tidak akan mau. Memang itu korin yang tidak mau. Ini bermakna, minta maaf, isteri tuan yang bertanya tadi, yang pertama dia telah dibawa pengaruh 100% jin korin. Itu pertama. Jadi tindak tanduknya lebih dipengaruhi oleh nafsu dan jin korin. Oleh sebab itu, bagaimana cara dia? Yang pertama, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah melemahkan jin korin. Yang kedua, belajar. Belajar dengan saya, belajar dengan ustaz yang boleh, yang ada rabita ilmu dia. Banyaklah, Darus Sipak pun ada, apa lagi? Rawat Al-Idrus pun ada, saya dengar minta maaf dia kata Al-Idrus pun ada merawat, banyaklah, bergurulah dengan mereka kalau jauh dengan saya. Yang penting berguru. Dalam Quran Allah menyatakan, carilah, bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu. Allah menyuruh kita mencari ilmu, supaya masalah tuan-tuan yang tadi yang dikuasai oleh korin tadi dapat dilemahkan. Begitu. Okey, ada soalan? Ada feedback daripada pesakit, dari Nadarus dari Facebook. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah asbab minyak Tuan Khalifah, penyakit eczema anak saya telah kering dan semakin membaik. Alhamdulillah. Sebelum itu telah guna ubat moden tapi tak terkesan. Alhamdulillah. Soalan saya, adakah anak saya mengalami gangguan mistik kerana sakit yang dialami baik selepas menggunakan minyak Khalifah? Okey, terima kasih banyak. Ini sebenarnya satu buktilah kepada kita semua kan. Bukan kita ni cakap kosong. Kita cakap membesarkan Allah. Sebab semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Sebenarnya manusia ni tak boleh dipuji. Puji itu harus kembali kepada Allah. Cuma kita Alhamdulillah. Alhamdulillah kata, minyak saya ini sebenarnya saya katakan, dia penuhi dengan mujizat. Saya katakan, setiap penyakit ada ubatnya. Betul tak? Soalan dia, adakah anaknya tadi ada gangguan mistik? Begini, seperti yang saya katakan, bahawa semua penyakit daripada iblis. Saya katakan, semua penyakit daripada iblis dan syaitan. Itu saya katakan. Kerana sehat itu fitrah manusia. Bayi yang keluar biasanya rata-ratanya kalau tak diganggu oleh iblis ketika dalam kandungan, memang semuanya cantik. Bahkan lahirnya disambut oleh malaikat. Betul tak? Bahkan kalau bayi itu meninggal dunia sebelum balik, dia akan dimasukkan ke surga bersama-sama kita. Tak kira agama apa kedua ibu bapanya. Ini bermakna tahap janin sampailah lahir sebelum balik, maknanya di situ dibawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut rahmat, penyakit itu memang sempurna. Kesihatan tu memang sempurna. Kalau ada penyakit, kita yang salah, ibu bapa kita yang salah. Bukan tak boleh. Ini saya tengok ni sedang mengandung pun berdandut lagi, bukan berdandut lah, berlagu dan sebagainya. Bukan tak salah saya kata. Lebih elok kata kita dengar, bukan minta maaf, bukan saya anti lagu dandut, tidak, minta maaf, saya tarik balik lah. Bukannya lagu dandut lah, dia menari-nari begitulah. Sepatutnya ketika badan yang sarat dan sebagainya kan, eloklah kita banyakkan beristighfar, berzikir dan sebagainya. InsyaAllah bayi yang dikandungnya itu akan mendapat rahmat daripada perbuatan kita. Roh sifat, roh solat kita, roh zikir kita itu sedikit sebanyak memberi tempias kepada bayi yang kita kandung. Bila kita tidak melakukan apa yang disuruh oleh Nabi, meninggalkan sunnah dan sebagainya, itulah iblis, terutamanya seperti yang saya katakan, jin korin, itu hanya jin korin tak boleh memberi fizikal, tetapi daripada perasaan amarah, saka warisan. Itu saya kata saka warisan yang biasa
memberi kesan-kesan kepada bayi tadi, sehingga kan keluar cacat. Bukannya sempurna. Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya. Allah disebut dalam Quran bahawa manusia itu ada sebaik-baik ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah sebaik, memang tak ada yang cacat celah, kecuali kita sendiri yang melakukannya kesilapan itu. Allahu a'lam. Okey. Okey, ada soalan daripada siapa nama dia ni? Dia tanya, bolehkah minyak ni digunakan kalau ada penyakit G6PD? Oh, apa tu? Saya minta maaf. Kekurangan enzim. Maksudnya, saya minta maaf. Saya sel kalau darah merah tu. Oh, kekurangan sel darah merah. Sel darah merah dia tu kekurangan enzim, dia boleh memusnahkan sel darah merah. Oh, begitu. Jadi dia boleh allergic dengan beginilah tuan-tuan. Gitulah. Sebenarnya seperti yang saya katakan, tidak ada sesuatu penyakit itu kecuali angkara iblis ataupun jin-jin, kotoran-kotoran jin. Dengan kata lain, ibaratkan komputer kita tu, kalau beli dari kedai, kita pakai dengan baik, tak ada masalah. Sampailah akhir hayat bateri itu pun tak ada masalah. Tapi masalahnya apabila beli ni komputer riba, tiba-tiba ni perumpamaan, minta maaf, perumpamaan. Tiba-tiba kita masuklah pen drive yang ada virus. Apa yang akan berlaku? Sistem komputer tadi akan terganggu, dan performance laptop dan komputer tadi akan terganggu. Begitu juga dengan kita. Begitu. Oleh sebab itu, banyakkanlah melakukan amalan-amalan soleh. Buatlah amalan-amalan yang disarankan oleh baginda Rasulullah, berzikir, mengingat Allah selalu. InsyaAllah, tuan-tuan akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hazib Satim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minyak ni sesuai digunakan untuk mandian dari peringkat anak ke orang tua? Kalau dibaca di situ semua peringkat umur, bukan saja bayi dalam kandungan. Kalau ibu-ibu sedang mengandung, ibu sedang mengandung, mandilah minyak ini. InsyaAllah saya kata. InsyaAllah, maksudnya buat pemandian dicampur dengan minyak ini. InsyaAllah. Kalau boleh dari mungkin janin tu 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya, mandilah. InsyaAllah Allah akan pelihara asbab minyak ini, InsyaAllah. Ya, ada lagi? Okey, Alhamdulillah tidak ada sudah soalan. Ada soalan tauge susu, dah banyak kali dia tanya. Tauge ke tauke? Tauge susu. Oh, tauge susu, bukan tauke Tuan, saya ada mimpi. Wah, mimpi. Buaya putih mulut merah itu tanda sihir ke? Kalau buaya putih, buaya yang jinak ke apa? Biasa kalau jinak-jinak ni petanda saka warisan. Dia binatang-binatang, haiwan yang biasanya yang jinak itu biasanya ialah saka warisan, lambang saka warisan. Tapi kalau yang ganas, menyerang dan sebagainya itu rata-ratanya ialah perbuatan sihir. Hazizul Khamis. Ya. Boleh campur dengan air minum tak? Jangan. Di sini disarankan ni minyak ni apa lagi sugar bomb ni tak boleh Nanti minyak ni lebih kepada rawatan luaran. Penggunaan luaran, mandi, sapu pun boleh. Kalau nak urut, boleh. Urut. Campur minyak ni dengan minyak untuk urut. Boleh. InsyaAllah. Yang tukang-tukang urut tu kalau nak dapatkan energi, maksudnya saya izin ni. Beli ni, pakailah. Bahkan ada perawat. Dia WhatsApp saya. Dia seorang perawat, buka pusat rawatan. Dia kata, Ustaz, saya minta izin untuk menggunakan minyak saya ini. Saya kata boleh. Cuma jangan dicampur dengan minyak lain lah. Dia minta izin, dia nak campur dengan minyak dia. Dia kata janganlah. Ini minyak Khalifah Sari Sapar, kalau nak gunakan minyak ni saja. Jangan dicampur dengan yang lain. Saya izin ni. Sebab kamu beli minyak saya, Alhamdulillah tak ada masalah. Alhamdulillah lah kalau kamu merawat pesakit-pesakit dan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Hak dekat Facebook, hak tenang jiwa bila hidup, segar otak. Alhamdulillah. Ini bermakna sukma tuan-tuan yang tenang menghidu minyak saya ni, bermakna sukma tuan-tuan telah sempurna.
Dari segi energinya. Kalaulah tuan-tuan rasa energi tak kuat, buka minyak ni, saya sampaikan selawat Nabi 3 kali. Lepas tu baca Ya Jabar, Ya Qahar, Ya Jabar, Ya Qahar sebanyak 21 kali. Lepas tu takbir Allahu Akbar. Ini letakkan di kolbi kita, kita sedut. Ataupun Allahu Akbar, kita sedut aura dia. Alhamdulillah. InsyaAllah energi akan masuk ke dalam jasad, tetapi sukma kita pun terkesan dengan energi itu. Sebab itulah sukma kita akan sehat selalu. Okey, ada testimoni daripada Facebook. Okey. Dari Brunei. Wah, dari Brunei. Nama dia Megat Alang. Wah, Megat Alang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, 5 botol minyak kalipah sari sapar dah selamat sampai mendarat di bumi Brunei. Oh ya. Masya Allah, baunya yang cukup menenangkan. Minyak kalipah sari sapar saya kongsikan dengan ahli keluarga saya. Alhamdulillah. Hari pertama menggunakan, layanan orang sekeliling lain macam. Memang betul. Sebab apa? Sebab kata katakan tadi, minyak ini ada refleksi, ada energi, Jadi bagi yang tidak dirawat, bagi yang barangkali jarang menggunakan minyak ini, paling senang korin yang kuat begitu, pasti mereka akan reaksi yang negatif, yang tidak bagus. Tu. Tapi teruskan. Berani kerana benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Teruskan. Novi HN. Ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak campur dengan kemuning hitam minyak tu? Itu kan tadi. Kalau untuk mencampur minyak selain minyak saya ini, saya tak galakkan lah. Kerana terus terang saya katakan, kalau tuan-tuan mencampur minyak ini kepada minyak yang lain, energi minyak ini berkurangan. Dia akan 100% pada botol ini sahaja. Bagaimana Ustaz dimasukkan minyak kemuning ke dalam botol Ustaz? Saya rasa sama juga. Sebab energinya itu berdasarkan minyak dan juga apa kandungan isi dalamnya lah yang saya telah ruqyah begitu. Itu saja. Ada soalan lain? Tak ada dah. Kalau tak ada, cuba kita hubungi pesakit tadi tu. Zulkarnain Zul. Bismillah. Boleh ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya Kalipah Sari Sapar bersama-sama saya dalam rancangan Bersama Kalipah Sari Sapar di TikTok dan juga di Facebook. Bagi tuan-tuan yang ingin menghubungi saya pada talian 0953000003. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jauhkan handphone satu lagi tuan Assalamualaikum. Boleh jauhkan handphone satu lagi tuan. Boleh. Ya, tuan-tuan yang membuat panggilan kepada saya boleh maksudnya mohon kerjasama jauhkan handphone daripada dia biasa kalau dekat tu dia humming. Ya tuan, minta maaf dah jauh dah. Okey tuan, siapa nama tuan Zulkarnain bin Abdul Rashid. Umur Zulkarnain berapa tahun 36 tahun. Sudah berumah tangga ke? Apa tuan? Sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Okey, tinggal di mana Daerah mana? Negeri mana? Tinggal di Pahang. Pahang Pahang. Daerah Termeloh. Ya. Okey, alhamdulillah. Apa yang boleh saya bantu Zulkarnain? Kalau boleh minta tolong ubatkan sakit saya ni lah. Berapa lama sudah lahir batin. Berapa lama Dalam 2 tahun dah. Oh, 2 tahun. Apa masalahnya Saya pun tak pasti tiba-tiba sebab bila pergi jumpa doktor, dia kata saya ada sakit usus lah. Bila buat rawatan dekat doktor. Ada buat terapi? Apa kemo? Terapi. Kemo? Ada masuk wayar tu. Kamera. Jadi memang disahkan lah ada mungkin ada masalah di usus.
Ya, ada disahkan. Okey, apa masalah dia? Maksudnya suka berak, buang air besar ke, atau penghadaman makanan ke, macam mana? Dia jadi macam berak darah. Setiap kali? Lepas tu usus bengkak dia. Sekarang ni makan ubat ya. Oh, kalau sekarang tuan kalau pegang perut sakit tak? Sakit. Okey, tak apa. Sekarang insya-Allah saya akan cuba rawat perut atau usus tuan. Mudah-mudahan kalau dipegang dia tak sakit tu maksudnya ada kesan lah. Okey, boleh baca surah Al-Fatihah sekali tuan? Boleh dah. Baca sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekejap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey Ratu, bagaimana Ratu? Mohon hadirkan saja yang pengganggu, nanti Hajar tarik. Okey. Sukma 3 dengan sukma 7 tidak ada dengan jasad. 3, 7 tak ada dengan jasad. Okey, Hajar hadirkan ke sini 3 dan 7 dan pengganggu sekali. Okey. Kedua-dua sukma dipegang oleh Bomo. Bomo. Di sini ada situasi jasad itu satu biji pocong. Bukan satu biji, satu bentuk. Oh ya, biji labu ke? Sekujur lah segala bentuk. Sekujur. Macam pocong beginilah tadi yang diwujudkan oleh Adipati ni. Bagaimana gini lah, cuma warna putih ya. Dia di bahagian badan jasad, di bahagian jasad. Diikat-ikat begini. Betul. Ini kesan ni ya. Ni di TikTok manakala di Facebook nampak ni. Dibuat beginilah, cuma warna putih. Warna putih. Okey. Bomo ada sini? Bomo ada 3 dan 7 sukma dia pegang. Bomo, dengan hormatnya kau lepaskan sukma 3 dan 4 Zulkarnain sekarang. Maidai, apa Madai? Medai. Oh. Thailand. Oh, Thailand. Medai. Okey. Medai. Tuan-tuan yang tahu bahasa Thailand, apa maksud medai itu? Apa Medai. Medai. Apa maksud medai itu, tuan-tuan? Bagi tahu feedback pada follower kita ni. Medai. Apa medai? Medai. Oh, saya medai. Apa maksud medai itu? Tak boleh Muhammad Asri Premier ALC tak boleh. Oh, tak boleh. MK, medai. Tidak. Oh. Mahmud Omar tak boleh. Tak nak. Oh, macam tu lah. Gitu. Medai bengong. Ni bahasa aku pula. Ni bahasa aku. Bahasa Khalifah Sari Sapat. Kau medai tak medai, lepaskan. Cuba cakap dengan cuba kalau lepaskan tu apa, cuba cakap Thailand. Cuba tengok follower kita. Cuba bagi tahu apa kosakata lepaskan. Kalau tidak kau mati. Dua. Lepaskan atau mati. Dalam bahasa Thailand. Adakah? Follower kita. Ini susah nak cakap dengan Bomo Siam ni. Apa? Adakah? Belum lagi. Okey. Sarah tolong buka. Lalu sana. Sana. Ada? Poiduai kangku. Apa tu? Ya Allah, diorang ni. MK Sawadikap Alam Barzak. Apa dia kata? Anak buah Khalifah lah, MK. Sawadikap Alam Barzak. Apa dia kata? Tak ada yang ni tahu. Okeylah, tak apalah. Tukar kepada terjemahan bahasa Melayu. Kita tukar dia punya pengetahuan di bahasa Melayu. Okey, Bomo, kau lepaskan sukma 3 dan 4 sekarang. Tidak mahu dilepaskan. Kalau kau tak mau lepaskan, aku yang keluarkan. Senang saja. Kau tak nak lepaskan, aku lepaskan. Keluar. Katanya kamu perlu memberi saya ihsan. Oh, apa ihsan tu? Tak tahu dia. Kau tahu ihsan? Itu dalam agama ihsan tu cukup tinggi. Kau pandai juga sekali ihsan. Saya putuskan saya mati.
Apa masalah kau mati? Mati tangan Tuhan, bukan tangan kau. Masa buat ritual, saya janji saya jiwa. Tak ada, tak kira kau mati, matilah kau. Mati itu urusan Allah, bukan urusan aku. Yang penting kau lepaskan sukma 3 dan 7. Lawan. Alamak. Lawan anak saya lah. Ni baru saja. Ajar tadi dah penat dia. Ni anak saya. Anak saya. Lawan. Namanya Siti Sarah. Okey. Kau serang anak saya lah. Lawan. Anak saya. Kalau kau tak boleh lawan anak saya, lagi bapaknya. Hancur kau. Ada lah cenong-nong sing-sang song-mang long deng nang long dong dong. Gitulah dia buat di tangan. Okey. Lepas itu dia tiup. Bahagian di sini hancur. Alamak. Tak ada sampai. Tak sampailah. Tak sampailah. Minta maaf, bengong. Aku bagi peluang 3 kali. 2 kali lagi. 2 kali kau buat. Kau buat. Bahagian ini Jari. lidah. Dia di letak lidahnya. Dilukakan dah? Tidak, dia ambil daripada dalam. Okey, dia ambil gini. Lepas itu dia buat di bahagian tapak tangan. Dia pusing. Tiba-tiba ada asap. Okey. Masa dia tiup, ada macam jarum. Tapi hancur juga. Itu smoke underwater. Dia kata itu deep purple. Smoke underwater, ada asap. Ada jarum dia hantar. Tapi hancur. Okey, last. 1 kali lagi. Dia ya. tepuk. Lepas tu bahagian sini ada dia tarik dan tolak. Ada macam keluar rambut dengan darah serpihan kaca. Dia kumpulkan. Macam buat magic. Dia buang. Tapi hancur juga. Lah. Kesian lah kau. Santet lah. Guru santet apa? Bomo santet. Bomo. Kau panggil guru kau datang sini. Hadir guru Bomo ni sekarang. Mati. Mati sudah. Alamak. Mati sudah. Kena belasah dengan malaikat lah tu. Malaikat kubur. Okey, ginilah. Jadi kau lepaskan atau kau yang lepaskan? Senang cerita. Dia tidak ada pergerakan. Okey. Tapi masih dalam keadaan gini. Macam tangan dia tadi yang dia buat tu semua ada luka. Okey. Sekarang gini, lepaskan saja. Sukma 3. Sukma 7. Okey, aku mau kau bersihkan semua. Cabut balik semua sihir-sihir yang kau letak pada Sukma Zulkarnain dan juga jasad Zulkarnain. Sekarang kau buat. Di sebelah kiri dia ada pocong yang dia tarik pada jasad. Okey. Pocong itu macam ni. Pocong tu jin. Macam ni. Diam aja. Mati. Diam je. Mati. Tidak ada pergerakan. Oi, pocong, kau bernyawa lah. Bangun. Jangan kau tidur je. Ada? Berubah asal jin. Jin lah. Okey, Jin, kau ambil balik kotoran-kotoran pada jasad Zulkarnain bin Abdul Rasid. Sekarang, di Pahang, Termulu Pahang. Kau pergi Sukma dan juga jasad sekali pergi. Bomo ada pergerakan membersihkan Sukma 3 lebih pada di kawasan bawah perut dan kemaluan. Okey. Dia sudah bersihkan Sukma 7 lebih kepada kawasan bahagian perut. Okey. Dia tarik sampai di bahagian pinggang pun ada dia tarik. Okey. Sukma 3 dengan Sukma 7 clear. Okey, Sukma 3 dan 7 mari sini. Saya spray di sini ya. Sukma 3, Sukma 7. Okey, sudah? Sudah? 3? Sudah. Okey. Ni tuan-tuan, saya spray dengan sini. Okey. Okey, sekarang Zulkarnain. Ya. Cuba tekan rasakan masih sakit atau ada kurang di bahagian perut? Masih lagi. Masih sakit? Masih sakit. Tiada perubahan? Belum lagi. Okey, tak apa. Sekejap. Sukma pula apa ni? Bomo, kau pergi ke jasad Zulkarnain. Kau ambil balik. Cuba cek Ratu, dia ambil balik tak Sukma kotoran pada jasad? Lebih kepada menyentuh di kawasan bahagian pusat. Okey. Tapi tidak ada apa-apa pergerakan, cuma dia sentuh saja bahagian pusat. Okey, lagi? Tangan ibu jari dia tolak pergi bahagian ulu hati. Okey. Dia tekan. Dia keluarkan atau dia masuk?
Seolah-olah mencabut. Okey, cabut. Dia dah cabut. Kotoran ada dalam 20%, masih lagi. Kau jilat kotoran sihir itu sekarang. Okey, sukma yang lain hadir di sini. Saya nak spray ni. Sukma 1 di depan, Okey. sukma 2, Lagi? sukma 4, Lagi? sukma 5, Lagi? sukma 6. Okey. Cuba tengok Ratu macam mana perubahan. Ada perubahan tapi 30% saja yang dia buat Okey. bomo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika minamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Tengok jangan Ratu. Penyerapan dalam 90%, 100%. Ada penyerapan di kawasan bahagian usus besar. Okey, sukma semua balik ke jasad sekarang. Alhamdulillah. Okey, cuba Zulkarnain, ada rasa? Ada perubahan tak? Cuba tekan-tekan perut. Ada kurang sikit. Kurang sikit. Cuba pegang-pegang tu, ada rasa kurang? Zulkarnain, Ya, saya. bagaimana? Ada kurang sikit. Ada kurang, alhamdulillah. Ada rasa lega sedikit? Ada rasa. Okey, sekarang di bagaimana lagi yang tidak yang kurang selesa? Belakang. Belakang pinggang. Belakang pinggang. Okey, Bomo, kau pergi belakang pinggang jasad. Tarik aura-aura sihir kau. Ada pergerakan bomo membersihkan jasad di bahagian belakang. Okey. Masih lagi menyedut. Yang dia cabut tu kedua-duanya lebih kepada paku. Paku. Sudah dicabut kiri dan kanan. Okey, ambil kesan paku tadi, auranya sedut juga. 5% kotoran ditinggalkan. Aku rasa aku suruh kau ambil semuanya. Kalau tidak aku ambil, aku masukkan dalam mulut kau. Bomo. Sudah? Okey. Cuba rasa Zulkarnain, ada perubahan? Masih ada lagi belah kanan. Okey, Zulkarnain, kalau boleh matikan handphone tu. Zulkarnain, matikan handphone tu dulu, Zulkarnain. Handphone satu lagi, jangan handphone yang ni. Handphone satu lagi tu. Matikan. Sudah. Mengganggu ketenteraman awam. Okey, Zulkarnain, cuba rasa belakang pinggang belakang tadi. Ada perubahan? Belah kiri ada, belah belakang. Belah kanan. Belah kanan atau kiri yang masih lagi? Zulkarnain? Ya. Yang mana satu yang masih lagi? Dia rasa sekarang ni dekat tengah-tengah. Tengah-tengah tulang. Tengah-tengah tulang. Tengah-tengah. Kalau per 10 sakit, skala 10, berapa yang sakit sekarang ni? Rasa sakit? Separuh rasa. 5. 5. Tadi berapa? Tadi banyak. Penuh. Tadi penuh lah. Sekarang 5 lah. Sekarang saya kurangkan kepada 3 lah InsyaAllah atau 2. Bomo. Bukan saya kurangkan, Bomo yang kurangkan. Kau pergi ambil lagi aura-aura di tulang mana tu? Tulang belakang Ambil. Ya. Ada pergerakan. Okey. Di kawasan bahagian tengah-tengah. Dengan di bahagian pinggul, lebih kepada bahagian tulang-tulang. Okey. Dia sedut kotoran di bahagian situ dan juga tulang. Okey. Semuanya sudah dia sedut. Okey. Clear. Alhamdulillah. Okey, cuba bagaimana?
Zulkarnain? Ada kurang. Alhamdulillah. Tapi ada kepala dari pening. Apa? Kepala pening. Kepala saya Kau pakai Panadol je lah. Anu kalau pening kepala tu. Nanti gini lah. Kita bersihkan ni. Sudah dibersihkan tu Zulkarnain. Itu kesan-kesan sikit lah. Jadi nanti kalau boleh dapatkan minyak Khalifah Sari Sapa di Shopee minyak ni. ya Khalifah. Di Shopee dan juga yang Sugar Bomb ni spray satu rumah spray dalam bilik dan semuanya. Okey? Ya Khalifah. Kalau boleh benteng sebab rumah kamu tu ada masalah bomor tu, jadi benteng. Jadi ini alamatnya, dapatkan minyak saya tu Khalifah Sari Sapar, type saja di Shopee dan juga Harja Legacy tu untuk Sugar Bomb tu lah. Ni kalau di TikTok. Okey? InsyaAllah. Jadi itu saja. Apa dia? Kalau boleh saya tahulah, bukan nak balas balik tapi nak tahulah orang dekat ke ataupun satu kerja ke. Gini, minta maaf Zulkarnain, saya ni mekanik. Jadi maksudnya saya lebih kepada menyembuhkan sajalah. Bukan saya tak boleh tahu. Saya boleh tahu, saya boleh panggil siapa yang membuatnya, tapi itu tidak perlu dilakukan lah. Yang penting muhasabah diri. Kadang-kadang ini teguran Allah, betul tak? Kadang-kadang ini ada sesuatu lah yang Allah nak barangkali nak menyampaikan sesuatu lah. Jadi hanya Zulkarnain tahu sendirilah. Betul? Betul. Maksudnya kita muhasabah diri, yalah. Sebab kadang-kadang penyakit apa bala menimpa kita ni sebenarnya kalau berdasarkan Al-Quran, sesungguhnya tangan-tangan manusia yang memberi kerosakan. Jadi tangan-tangan manusia itu ialah merujuk kepada diri kita. Ya. Jadi itu saja Zulkarnain, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Khalifah. Sama. Ya tuan-tuan dan puan-puan jadi begitulah tuan-tuan kalau kita perhatikan di sini bagaimana pengaruh bomo ni perbuatan bomo ni menyebabkan itulah kadang-kadang diberitahu tadi 2 tahun sahabat kita ni Zulkarnain ni menderita setiap kali buang air besar bercampur darah, difahamkan juga, disahkan juga oleh perubatan moden iaitu usus bermasalah, begitulah. Ini semua perbuatan bomo begitu. Jadi begitulah bagaimana kesan bomo ini kepada ilmu sihir ini kepada manusia. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan ilmu sihir ini sejak zaman dahulu lagi, zaman Nabi Musa, barangkali bahkan sebelum itu pun sudah wujud sihir begitu. Sebab itulah kita ada, paling tidak itulah tuan-tuan, kita ada Al-Quran, kita ada doa-doa mustajab dari baginda Rasulullah, kita gunakan. Dan paling tidak tuan-tuan, mandilah dengan minyak saya ni, InsyaAllah bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan anak, ibu yang baru mengandung, mandilah dengan minyak ini supaya tidak mudah dijangkiti atau saya katakan diganggu oleh iblis, jin dan sebagainya. Okey, jadi ada soalan Ratu? Kalau tak ada kita tamatkan sebab kita ada giveaway. Ya. Soalan tidak ada. Okey, sekarang giveaway tuan-tuan, giveaway. Minta maaf, saya minum dulu sekejap. Bismillah. Okey. Soalan saya yang pertama. Berapa tandukkah? Ini untuk apa dia Ratu untuk TikTok. TikTok dan juga Facebook. Berapa tandukkah yang dimiliki oleh iblis yang saya panggil tadi? Jawapan senang je. Yasmin 3. Betul Ratu? Betul. TikTok. Terima kasih. 1, 2 dan sini. Ya, sikit. Ya. Dia besar di kiri kanan tapi depan tu ada sedikit. Ya. Jadi 3. Sebenarnya kalau iblis ni biasanya 2. Tapi ini mungkin iblis yang mungkin dia ada pro sikit. Jadi dia ada, atau iblis yang yang cacat ni.
Tak cukup bulan. Yang bukan minta maaf lah. Ni yang cacat ni yang dia tubuh 3. Tapi yang kecil kan Datuk? Kecil. Dia kecil saja bahagian tengah, tapi boleh nampak dia itu tanduk lah. Tanduk lah. Maksudnya power juga dia ni. Okey, tahniah. Tak perlu screenshot. Screenshot. Perlu screenshot. Hantar kepada Akil. Okey. Yang kedua. Soalan saya kepada Iblis tadi tu. Apakah makanan atau sumber energi utamanya? Apakah ni yang boleh jawab di Facebook aja Apakah sumber makanan utama iblis tadi? Sila jawab. Di Facebook belum ada, tapi dekat TikTok Wah, kalau banyak. kolbu, kejahatan, nafsu, cangmoy, asap. Ada hak orang beriman yang berpaling. itu dia suka. Kejahatan manusia. Bolehlah. Itu siapa tu kejahatan manusia? Muhammad Alwi. Muhammad Alwi. Tahniah Muhammad Alwi. Kejahatan manusia lah. Murtad, orang yang ingkar. Banyaklah. Banyaklah. Tapi sebenarnya berdasarkan jawapan daripada lidah iblis tadi lah. Dia memang ada kejahatan manusia dia sebut tadi. Yeah. Okey, tahniah Muhammad Alwi. Alhamdulillah, semua sekurang-kurangnya tuan-tuan ada mengikuti rancangan saya ini jugalah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kepala orang. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah sekali lagi kita bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tinggal sekitar wilayah Sabah ni, bolehlah jika ingin sentuhan daripada saya, bolehlah datang esok di Madrasah Tahfiz Al-Madinah. Madrasah Tahfiz Al-Madinah, di sana juga kami ada bawa stok sugar bomb ni, ada 6 pewangi dan juga minyak. Ada juga jual di sana terus secara line lah. Secara direct jumpa kami begitulah. Walk in boleh lah. Telefon saja boleh. Kami boleh turun hantar terus. Jadi saya bagi peluang kalau ada satu soalan. Kalau ada soalan lah, yang terakhir penutup soalan. Belum lagi. Kalau tak ada, kita akan tutup begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak atas dukungan tuan-tuan dan puan-puan kepada rancangan ini. Kalau boleh like, share kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan mereka mendapat keberkatan juga, mendapat info yang baru, terutamanya tadi tentang jin korin, pengganggu jin korin dan sebagainya. Ada soalan? Ada hak dia ucapkan terima kasih. Alhamdulillah malam ni dapat ilmu banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Midah pandai soalan. Soalan dia apa? Tuan, kenapa telinga sentiasa berdesing? Kalau telinga berdesing, kalau mengikut anatomi lah, rawatan anatomi itu memang tekanan dalam dengan luar tu ada masalah. Gegendang tu ada berlaku kerosakan di dalam telinga sana. Jadi itu kerosakan atau gangguan saraf telinga lah. Namun dari segi gaibnya boleh diubati dengan mandi, dan kalau boleh lah cuba puan tadi tu kalau boleh suruh seseorang atau rakan selawat Nabi, dan kalau boleh tiupkan aura minyak ni masuk ke dalam telinga lah. Kalau boleh tiupkan jangan masukkan minyak di dalam telinga, tak boleh. Aura tiupkan gitu, tiupkan ke dalam telinga supaya aura ni masuk telinga, dia akan menghancurkan aura-aura yang tidak baik begitu. Ada soalan daripada Suhail Syawal. Okey. Nak panggil Khalifah pi Keningau, bagaimana caranya? Nak panggil saya ke Keningau, bagi tambang saya. Tak adalah. Maksudnya ginilah. Tidaklah, sebab saya pun sekarang ni sibuk di sini kan. Jadi kalau boleh orang Keningau lah datang ke sini. Ratu pun orang Keningau. Orang kampung tu. Orang kampung. Okey, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak atas sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kembali.
dan saya mohon maaf menyusun jari 10. Kalau ada tersalah tersilap, maklumlah saya ni bahasa saya apabila berhadapan dengan iblis memang bahasa saya agak kasar. Saya minta maaf. Itu saja. Saya Khalifah Sari Sapar mengundur diri. InsyaAllah kita jumpa esok di Madrasah Tafiz Al-Madinah 11 pagi hingga 2 petang. Dan insyaAllah dengan sentuhan saya dan Ratu akan scan terus direct di situ. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, setakat ni puas hatilah mereka kan. Alhamdulillah. Wah, itu apa tu? Yang iblis tadi. Oh, iblis. Jadi mana tu? Tengok. Boleh gambarkan tengok. Ini iblis yang tadi tu Ya, putih sikit lah. Oh, ni ada putih sikit. Lebih kurang gini lah. Iblis nak ditunjuk. Ini nampak tak? Nampak tak? Ni di Tanduk yang di tengah tu. ada tanduk di tengah sikit tuan-tuan. Nampak ni? Nampak? Dia ada tak? Boleh nampak lah. Ada tanduk sikit sini. Ni kalau di TikTok, ni tanduk dia ni. Ada tengah sikit. Ini iblis laknatullah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa besok malam bersiaran sekali lagi. Kalau boleh sediakan soalan-soalan yang boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Itu saja. Saya Khalifah Sari Sapar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.